antara dua tau. Sama ada kau nafikan dan kau anggap macam biasa, ataupun kau rasa iyalah betul lah sampai kau panik tak tentu arah. Dua-dua tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala. Selamat kita berjumpa pada petang ini dalam majlis membaca kitab kita, kitab An-Nasaihud Diniyah wa Wasayal Imaniyah. Salah satu kitab yang patut kita baca sebagai manual nak hidup zaman Imam Mahdi. Sekarang kan orang banyak sebut zaman Mahdi dah dekat, zaman perang dah dekat. Baiklah, Mahdi baik, perang baik, Dajjal baik sekalipun. Semua tu dalam rencana Allah, dalam atur Allah. Semua akan sampai waktunya apabila sampai waktunya ditakdirkan oleh Allah. Apa kerja kita? Memang kita kena jaga-jagalah, kena tengok bila zamannya dah dekat ke, lagi bagaimana ke. Tapi satu kerja kita ialah mempersiapkan diri kita, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Kau jumpa Mahdi ke, kau tak jumpa Mahdi ke, lagi 300 tahun Mahdi ke, ataupun lagi 3 hari Mahdi ke, tapi kalau kau tak ada takwa, tak ada guna. Tak ada takwa, tak ada guna. Siapkan takwa. Kita buat kerja kita. Kerja kita patuh pada Allah. Kerja kita ibadat pada Allah, kerja kita taat kepada Allah, kerja kita taubat dosa daripada segala terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kerja kita. Itu kerja kita. Itu kerja kita. Kerja Allah Taala dia buat. Hatta perang besar sekalipun itu pun kerja Allah. Hatta kita mati dalam perang itu pun kerja Allah. Hatta kita selamat pun dalam kerja Allah semuanya. Kita hanya menunggu, dan dengan ibadat kepada Allah Taala itu tak boleh tidak persiapan kita. Dan apa kena mengena kitab Imam Haddad ini? Sebab nak hidup zaman itu, era itu, ujiannya sangat besar. Perlukan kesabaran, perlukan hati yang celik, perlukan hati yang tak ditipu, perlukan hati dapat faham, perlukan hati yang terang, perlukan hati yang tulus, perlukan hati yang tawakal, perlukan hati yang cekal. Dan tak dapat itu semua kecuali disirami dengan nur ilmu yang seumpama ini. Dan itu diikrar sendiri oleh Imam Haddad. Imam Haddad mengatakan, tidak aku buat ini semua, iaitu tulis kitab-kitab tasawuf, mengajar hal-hal kerohanian, kecuali sebagai persiapan aku jumpa Imam Mahdi. Disebut begitu ya. Zaman dia tu 400 tahun yang lalu, atau hampir 400 tahun yang lalu, dia sudah sebut sedemikian begitu. Kalau aku jumpa Mahdi, akan aku berjuang dengannya. Tapi persiapannya ialah ilmu begini. Persiapannya ialah ilmu kerohanian begini. Bukan jadi nak jumpa Mahdi. Betul, kita kena asah tajam-tajam, asah dari sekarang iman kita. Training betul-betul sabar kita, ikhlas kita, tawakal kita dalam markas, iaitu hati sanubari kita. Itu lebih penting lagi. Dia bilang kalau aku jumpa Mahdi, aku akan berjuang bersama dengannya. Agak-agak Imam punya Haddad punya berjuang tu juang apa? Juang fizikal pun, juang fizikal dia akan sanggup. Lebih lagi juang untuk membantu orang dalam kerohanian. Sebab masing-masing orang ada bidangnya kan? Masing-masing orang ada bidangnya, masing-masing ada bidangnya. Rasa kita lah kalau Imam Haddad punya bantu Mahdi ialah dia akan bantu Imam Mahdi merepairkan orang punya kerohanian. Jadi dia bilang, maka kalau aku jumpa Mahdi akan aku bantu Mahdi. Bantu sudut apa? Angkat pedang, angkat parang. Imam Haddad mungkin kalau diperlukan walau buta sekalipun. Dan namun bidang yang dia tak boleh tidak ialah apa? Bidang kerohanian. Bidang kerohanian. Dia bilang, maka kalau aku tak dapat jumpa Mahdi, aku haraplah apa segala peninggalan aku ini dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang jumpa zaman Mahdi. Itu zaman fitnah, zaman fitnah, zaman kacau bilau. Dengan ilmu-ilmu begini dapat tenang hati kita. Paling-paling tidak dapat tenang jadilah. Paling-paling tidak dia dua tahu. Sama ada kau dengar nak perang, nak gini, kau lari masuk hutan, kau bikin tak tentu arah. Sembahyang ke mana, kuliah ke mana. Ataupun kau buat bodoh. Tak adalah ini semua orang cakap-cakap ini. Alah ini semua cuma teka-teka saja. Mana ada. Dah berapa lama orang cakap. Cakap tu sama. Jangan zaman kaum-kaum yang zaman dahulu ya. Kaum Nabi Musa, kaum Nabi Ad. Kalau diingatkan, atuk moyang kami pun dah dengar lah cerita ini juga. Sampai sekarang tak ada apa-apa. Kan banyak kita dengar orang cakap gitu kan. Dalam kata, cakap kau kok sama macam aku pernah baca dalam Al-Quran cakapan kau. Alah dulu-dulu orang dah cakap. Tak ada apa-apalah. Ini still normal lah. Allah. Dia antara dua tau. Sama ada kau nafikan dan kau anggap macam biasa, ataupun kau rasa iyalah betul lah sampai kau panik tak tentu arah. Dua-dua tak boleh. Dua-dua tak boleh. Ketahui, sedar, namun tak boleh panik. Namun kena jaga langkah-langkahnya.
Kena jaga daripada landanya. Itu keimanan kita, ketakwaan kita. Itu nombor satu lah kita kena jaga ya. Tak payahlah kita sebut nanti nak jumpa Mahdi ke apa semua, kalau kita tak jaga iman kita tak guna juga. Ya. Baik. Kita pada akhir zaman ini jangan kita baca kitab Imam Haddad. Beliau pernah mengatakan perkara ini selalu disebut oleh almarhum, ya pun sekarang semua jadi almarhum semua, dulu depan mata kita Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Bakar bin Salim, Mufti Tarim Hadramaut, pada hari wukuf 9 Zulhijjah ketika kita adakan majlis tasyabuh untuk baca doa dan wirid petang hari Arafah, berhimpun ramai-ramai, Habib Masyhur selalu sebut Imam Haddad ada berkata, ya, tidaklah aku buat ini semua iaitu menghasilkan kitab-kitab tasawufnya, nasihat diniyahnya, kitab-kitab apa tulisan beliau tu adab sulik al-muridnya, kecuali sebagai persiapan aku untuk bertemu dengan Imam Mahdi. Kenapa? Kena bertemu dengan Imam Mahdi kerana kitab-kitab itu. Kerana Imam Mahdi wali Allah, akhlaknya tulus, sifatnya sifat mahmudah, tak ada sifat mazmumah. Ajarnya tentang kerohanian, ketakwaan pada Allah Ta'ala, zuhud, reda dan sabar dan tawakal, semua begitu ya. Tidak ada sifat-sifat mazmumah, hasad, dengki, ujub, riak, takabur, tak suka mendengar nasihat, tak suka ditegur. Semua tu tak ada dalam sifat Imam Al-Mahdi. Tidak ada dalam sifat Al-Mahdi. Maka penulisan beliau itu adalah sebagai persiapan beliau sendiri untuk mendidik jiwa beliau untuk bertemu dengan Mahdi, biar aku berakhlak sebagaimana kitab itu. Jadi apa yang beliau telah belajar dituliskannya sebagai peringatan bagi dirinya sendiri, sebagai persiapan jumpa Mahdi. Namun kata Imam Haddad, kalau aku panjang umur jumpa Mahdi, takdirnya akan aku berkhidmat, berjuang bersama dengan Imam Mahdi. Namun seandainya aku tidak panjang umur jumpa Mahdi, aku harap penulisanku ini dapat dimanfaatkan oleh mereka yang akan jumpa Mahdi. Kabul, cakap dia. Sekarang zaman siapa lebih dekat dengan zaman Mahdi? Kita tak mau cakap lah Mahdi apa lagi 2-3 tahun, macam kita tahu pulaknya ya. Tapi pokoknya zaman siapa lebih dekat dengan zaman Mahdi? Imam Haddad ke zaman kita? Dah tentu zaman kita lebih dekat lagi. Zaman dia sudah tentu 300 tahun dahulu kita, maka kita sekarang sudah 300 tahun terlebih hampir dengan Mahdi. 300 tahun bukan sikit. Ada siapa-siapa sini umur 300 tahun? Tak ada. Umur 100 tahun tu orang dah paling tua kali 3 punya umur. Tu Imam Haddad ya. Dah siap-siap jumpa Imam Mahdi ya. Maka sekarang ini manual untuk kita hidup di zaman ini ialah kitab-kitab Imam Haddad. Tenang hati, redha, tabah segala ujian, tabah segala apa gangguan, apa yang dari dalaman, dari luaran, berbagai-bagai semuanya itu. Dan kita apabila kita baca kitab-kitab Imam Haddad, dia rekomendasikannya kita untuk baca kitab Imam Al-Ghazali. Semua itu adalah penawar-penawar bagi hati kita ya. Kitab Imam Al-Ghazali. Begitulah tuan-tuan sekalian. Zaman Imam Habib Al-Haddad ni 400 tahun dahulu dah siap-siap untuk zaman itu. Mana lebih dekat? Rupanya belum. Daripada 400 tahun dahulu kemudian jadi 300 tahun, sampai sekarang kita ni sudah semakin hampir lah. Semakin hampir. Di samping kita mengecap nikmat, kesejahteraan, keselesaan, kena bersedia-sedia juga untuk hari-hari kepayahan yang dah dijanji-janjikan itu. Pasti akan datang. Antara kita dengan Mahdi hanya tinggal satu tahap saja, perang dunia. Perang dunia. Kalau tak kerana perang pun, tak kerana huru-hara pun, memang kita tak boleh bermewah-mewah. Memang kita tak boleh hidup nak sesedap-sedapnya. Memang disuruh sederhana. Memang disuruh apa yang tak perlu kita tak perlu adakan. Apatah lagi memang satu masa nanti segala kesedapan tu pun akan luntur, akan lucut, akan luput. Bersiap-siap untuk hidup sederhana lebih baik dari sekarang. Siap-siap untuk masa susah, siap-siap untuk masa huru-hara. Nombor satu, siapnya dengan apa? Dengan ilmu, dengan amal, dengan latih kerohanian kita. Latih sifat-sifat sabar, zuhud, tawakal, semuanya tu. Zaman itu perlu sabar kan? Tak sabar kau lari ikut Dajjal. Perlu reda ketentuan Allah Ta'ala. Dan perlu tawakal. Tak ada makanan, macam mana? Tawakal, Allah Ta'ala yang beri makan. Kalau masih nak anda sambung nyawa, adalah makanan sampai. Tak ada sambung nyawa, kau zikrullah. Zikrullah. Pada ketika itu tasbih jadi makanan kita. Subhanallah, jadi kenyang. Tak kenyang, lapar juga, sakit juga, buat mana dah nak meninggal lah. Tapi mati dalam ucap tasbih pada Allah Ta'ala. Waktunya sudah sangat hampir. Kalau ikut jangkauan usia lah, rasa-rasanya
menurut congakan alim-alim ulama lah, rasa-rasanya ramai di antara kita sempat jumpa zaman Mahdi. Kalau ikut jangkanya lah, jangka usia. Tapi kalau memandangkan dari sudut huru-haranya sebelum Mahdi, rasanya tak ramai yang dapat sempat jumpa. Tak sempat jumpa. Mati dalam perang sebelum munculnya Mahdi itu. Perang dunia yang begitu besar, akan cabut nyawa. Orang begitu banyak sekali. Rasanya tak jumpa. Kalau tak jumpa pun, Alhamdulillah, selamatlah, bermakna confirm kau tak jumpa Dajjal. Jumpa Dajjal berbahaya. Nabi mengatakan, beruntung orang yang mati sebelum 3. Mati sebelum aku, mati sebelum khalifah, mati sebelum Dajjal. Mati sebelum Nabi untung. Pada sahabat ada yang mati, ada yang kena siksa kubur semua kan. Nabi taruhkan pelepah, Nabi doakan apa semua, selamat terlepas. Mati sebelum Nabi. Mati sebelum khalifah. Khalifah tu siapa? Tuan-tuan guru kita lah, yang membimbing kita, yang bawa kita kepada Allah Ta'ala semua. Kita, untung fulan meninggal, ustaz datang tau, ustaz doakan, ustaz yang bacakan telkin semua, ustaz mimpi dia dalam sekian-sekian tempat. Kan bagus kan? Bagus. Kalau meninggal sekarang ni, kita, kebanyakan kita, tuan-tuan guru kita dah meninggal. Kita status kita semua sama-sama seperti anak ayam kehilangan ibu kan. Siapa aku nak ikut? Silap-silap cari belajar sana, belajar sini, terikut fahaman yang tidak-tidak semuanya. Jadi mati sebelum tuan guru, selamat. Dan mati sebelum Dajjal. Mati sebelum Dajjal. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala peliharakan kita. Namun siap-siap untuk zaman itu. Asah, tajam-tajam. Sekarang nak kena asah tu. Zaman tu zaman fitnah, zaman ujian. Kena asah tajam-tajam imanmu, akhlakmu, Islammu. Dan kena training betul-betul sabarmu, tawakalmu, redamu dalam markas pribadi, iaitu apa? Qalbumu. Imam Mahdi itu wali Allah. Dia tak ada sifat mazmumah, hasad, dengki, cinta dunia, ujub, takabur, semua tak ada. Imam Mahdi itu wali Allah. Dia ada segala sifat mahmudah, sabar, ikhlas, tawakal, semua ada. Tak bersifat macam dia, takkan bersetuju dengan dia. Alhamdulillah, salah satu keberuntungan kita dapat baca kitab Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad 400 tahun dulu dia bilang, tidaklah aku tulis ini semua kitab-kitab tasawuf, kan semuanya untuk diri sendiri kan. Dia tulis pun untuk nasihat diri dia sendiri apa semua. Jadi dia bilang, tidaklah aku bikin ini semua kecuali persiapanku untuk jumpa Imam Mahdi. Kalau aku jumpa Imam Mahdi, bermakna dah bersedia dengan akhlak baik, dengan tingkah laku yang baik semua. Kalau aku jumpa Mahdi, aku sokong dia, aku akan berada di pihak dia. Umur dia 80 lebih, mata dia buta. Dan zaman dia 400 tahun dulu. Dah standby begitu kuat azam dia nak jumpa Mahdi. Kalau letak aku jumpa Mahdi, aku harap kitab-kitabku ni dapat dimanfaatkan oleh mereka yang jumpa Mahdi. Alhamdulillah, zaman kita ni lebih hampir kan, kita lebih perlu nasihat begini. Zaman dia masih selamat, orang alim ulama masih ramai, wali-wali masih ramai. Jadi zaman kita sangat perlu. Alhamdulillah, ini buku guidance, buku guide, to live in the era of Mahdi. Ini buku guide-nya. Jadi kita alhamdulillah buku guide-nya sampai pada tangan kita. Kabul doa Habib Abdullah Haddad. Dan akan kitab dia dipakai sampai zaman orang jumpa Mahdi. Kita kan diambang itu kan. Saya pesankan tuan-tuan sekalian, semoga Allah Ta'ala merahmati kita dan ampunkan dosa kita ya. Kadang-kadang kita dalam hidup ya, kadang-kadang tak lepas kita diganggu orang, dibuat orang tak senang hati kita ya. Dibuat orang dongsing hati kita. Sebagai manusia kadang-kadang tercubit juga rasanya, tertampar juga rasanya, perit juga rasanya ya. Tapi kena belajar. Ketika itu kau kena belajar, ini ada hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sebaliknya. Orang kacau kita tu pun termasuk takdir Allah Ta'ala tu. Dia kacau kita, dia berlaku tidak adil kepada kita, menyelah. Dia ambil barang kita, dia ganggu kita, dia rosakkan benda kita, dia rosakkan nama kita, umpamanya lah. Kau geram dengan dia, kau ngadu sama Allah Ta'ala. Hati-hati. Kau jangan lupa, di balik itu semua tu ada takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan lupa dalam masa kau geram, jangan sampai kau jadi hamba yang tak reda dengan takdir Allah Ta'ala. Apabila kau pandang dia, kau geram dia, kacau engkau, tapi kau pandang on one side, kau lupa nak pandang Allah. Ya Allah, kau ini takdir daripadamu, ya Allah, aku reda, ya Allah.
Aku redha dia kacau aku ke, dia apa aku ke, ya Allah. Asal kau terima aku sudah, ya Allah. Asal kau redha aku sudah, ya Allah. Jangan lupa, kadang-kadang kita syaitan cocok orang kacau kita. Cocok orang rosakkan harta benda kita. Cocok orang rosakkan nama baik kita. In the very first place, kita ada nama baik ke? Kita memanglah orang yang tak baik. Memang layak diperlakukan apa-apa semua. Ya. Kemudian, dia cocok itu semua, biar orang tu berusaha dengan kita, biar kita bermusuh dengan orang itu, dan biar kita lupa Allah Ta'ala. Dah orang kacau kita, Allah pula murka sama kita. Jangan dah orang kacau kita, Allah pula murka sama kita. Orang kacau aku, itu dah aku serahkan kepada Tuhan. Aku layak dikacau, aku layak diganggu, aku layak dipengek, aku layak dilenyek. Itu satu. Kalau kau tak sampai dapat rasa begitu pun, paling-paling tidak kau telan aja sudahlah. Kau tak sampai rasa aku layak ini apa semua. Paling-paling tidak kau telan sajalah. Namun jangan sampai kau lupa, semua yang kau alami itu adalah takdir daripada Rabbul Alamin. Takdir daripada Tuhan. Jangan sampai kau geram dengan orang itu, kau geram dengan orang itu, kau tak sedar kau sedang geram dengan Allah Ta'ala. Kau geram dengan Allah Ta'ala tak apa-apa tau. Dia buat apa semua dengan kekuasaan dia. Fa'alu lima yurid. Engkau tak boleh geram dengan Allah Ta'ala. Syaitan hendakkan dosa serampang dua mata. Orang tu kacau kau berdosa, engkau geram dengan dia, satu hal, kadang-kadang kau jadi bermusuh dengan dia, tak semena-mena orang kacau kau dapat murka Allah Ta'ala. Kau dapat murka Allah Ta'ala kerana tak reda dengan qada Allah Ta'ala. Yang kau nak, kau disanjung. Yang kau nak, kau dimuliakan. Yang kau nak, orang agreeable dengan kau punya perlakuan. Tak boleh, kena terima. Terima orang komplain kita, orang sebut kita, orang apa kita, kena terima, kena lapang dada, kena terima. Kena nangis, ingat kesalahan kita. Ya. Dan kalau tak boleh terima dengan perbuatan orang tu sekali, kena terima dengan takdir Tuhan. Ya Allah, kalau kau yang mentakdirkan ini semua daripadamu, ya Allah, maka aku terima. Aku mohon, ya Allah, walaupun pahit dan getir aku rasa, namun aku tetap, ya Allah, mohon ini semua daripada rahmat-Mu, aku terima, ya Karim. Begitulah hari ini kita baca satu daripada kata-kata hikmah Imam Habib Abdul Haddad. Istilahnya tak ke mana. Tak ke mana. Apa yang berlaku pada kita semuanya dengan rahmat Allah Ta'ala tak ke mana jua. Ya.